Kereta rosak, cari mekanik. Tak tahu sejarah, cari cikgu ni. Hai, bertemu kita lagi dalam sesi santai sejarah. Pada hari ini, kita akan pergi kepada 10.4 iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita ni dapat dibahagikan kepada beberapa bidang. Tapi sebelum kita melangkah ke lebih jauh, apa kata kita luangkan masa melihat kesan terhadap politik. Terhadap politik ni boleh berlaku pada negara kita dan juga antarabangsa. Sebelum kita tengok kepada antarabangsa, kita lihat yang dekat dulu dengan kita, iaitu negara kita sendiri. Bila mana kita telah mencapai kemerdekaan, negara kita telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Setelah merdeka, barulah kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Yang mana pada masa ini Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara kita dan beliau mempunyai kuasa dalam bidang-bidang yang tertentu. Okey, maksud yang pertama, kesan yang pertama ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan. Agak tersasul sedikit ya. Mungkin lama rehat, jadi videonya macam ni jadinya. Yang seterusnya, sistem demokrasi berparlimen. Dah merdeka, kita amalkan sistem demokrasi berparlimen yang mana dalam sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa untuk memilih kerajaan dan juga pemerintah melalui cara pilihan raya. Maksudnya rakyat ada kuasa. Rakyat nak pilih siapa, terpulang kepada rakyat siapa yang hendak dia pilih. Pelaksanaan pilihan raya ini memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil rakyat yang mana untuk menentukan hala tuju negara. Kalau rakyat silap pilih, kesannya kepada rakyat. Jadi rakyat haruslah memilih pemimpin yang benar-benar mampu membangunkan negara, bukannya membinasakan negara. Hasil kemerdekaan yang dicapai ini juga membolehkan parlimen berkuasa dalam mengubah undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri berkuasa mengubah undang-undang. Hal ini menjadikan undang-undang lebih berkesan dan mampu untuk memakmurkan negara kita. Nampak tak? Bila mana kita ada demokrasi berparlimen, untuk mengubah undang-undang ni, kita perlukan satu unit yang kuat, yang kukuh untuk mengubahkan undang-undang. Jadi bagi peringkat persekutuan, undang-undang ini akan digubah oleh parlimen, manakala untuk negeri pula dia akan digubah oleh Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai DUN. Seterusnya kita lihat kepada pentadbiran negara kita. Apa yang jadi kepada pentadbiran negara kita bila mana tercapainya kemerdekaan, bila mana kita capai merdeka. Kat sini dari segi pentadbirannya, Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Ingat, Persekutuan Tanah Melayu bukannya Malaysia kerana pada masa ini Malaysia masih lagi belum wujud. Jadi jangan bertukar dengan Malaysia dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang sedia ada dan membuat sedikit perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan buat kali pertama juga dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang menteri luar. Okey, yang mana bila mana dilantik seorang menteri luar ini, ia merupakan tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Maksudnya, bila mana kita ada menteri luar ni, kita boleh tentukan dasar luar kita. Nak buat macam mana? Tidak lagi terikat. Dan jawatan ini telah disandan oleh Perdana Menteri kita juga pada masa itu. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan Tengku Abdul Rahman. Okey, yang seterusnya kita lihat cabaran dia. Dari segi politik ni mesti ada cabaran dia. Bila mana capai kemerdekaan, akan ada cabaran dia. Cabarannya ialah kerajaan persekutuan untuk menggantikan pegawai Eropah. Kalau sebelum ini kebanyakan pegawai Eropah yang memegang tempatan atau memegang jawatan dalam bidang profesional. Jadi dia merupakan satu cabaran macam mana kita nak gantikan masyarakat tempatan ni dengan orang luar Eropah. Kerana orang Eropah lebih mempunyai pengalaman berbanding dengan masyarakat tempatan. Ini merupakan cabaran yang terpaksa negara kita hadapi. Okay. Bidang profesional ni, selain daripada bidang profesional, antara bidang-bidang yang kritikal pada masa itu ialah pendidikan tinggi, keselamatan dan juga pertahanan. Jadi satu solusi perlu difikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadinya Datuk Seri ataupun Tun Abdul Rahman dan juga Datuk Abdul Razak memikirkan cara macam mana nak gantikan benda ini. Jadi pergantian ini dibuat secara berperingkat-peringkat, tidak boleh buat terlalu drastik. Sebabnya perubahan secara drastik ini akan memberi kesan yang lebih teruk kepada negara. Apa kata kita ubahnya step
by step. Itulah dia cabaran-cabaran negara kita hadapi. Okey, itu saja untuk bahagian politik, kesan politik bagi dalam negara. Sekejap lagi saya akan sambung balik video untuk kesan politik dalam peringkat antarabangsa. Teruskan bersama